Setelah kita mulakan dulu dengan muqaddimah betapa wajib ya kita memahami ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ya. Dan juga kita telah masuk kepada permulaan langkah ya, dan Minhajul Abidin ini mengingatkan kita bahawa untuk menjadi orang abid, orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang beribadah kepadanya, maka kita mesti ada minhaj. Apa minhaj? Mesti ada dia punya panduan, dia punya pengetahuan, ilmu ya, untuk kita beramal. Itu masuk Minhajul Abidin. Dan step kita yang pertama dulu ya, iaitu ilmu dan ma'rifah. Mesti mengaji, mesti ada bimbingan guru untuk kita beramal kan. Dan insya-Allah kita nak lanjutkan pendakian yang kedua, iaitu tentang taubat. Ya, pendakian kedua. Maknanya pendakian kedua ni bermaksud dia maqam pertama dalam perjalanan kita menuju Allah Taala. Mesti mulakan dengan taubat. Okey, mesti cuci dulu, bersihkan dulu baru boleh pakai baju baru. Mandi dulu baru boleh pakai pakaian baru. Itu taubat. Kerana ya, kalau kita ulang sedikit apa yang kita bincangkan pada pengajian yang lepas, pendakian kedua ni disebutkan dalam syarah kitab kita ini, dalam namanya Sirajul Talibin, Syekh Dahlan menyebutkan bahawa orang yang bergulumang dengan dosa ni, yang bergulumang dengan maksiat ni kan, dia penuh dengan kotoran, dengan noda ya. Dan sebenarnya apa yang kesan dosa yang kita buat tu memang ada impak yang negatif lah, kesan yang buruk lah. Maknanya kalau contohnya antara sifat kita ni berbohong kan. Sebenarnya bohong itu menyebabkan mulut dia bau busuk, hatinya akan jadi kotor, mulutnya pun akan jadi bau busuk, dan malaikat tak mendokek yang gitu. Itu maknanya satu contoh dosa berbohong. Kita kiaskanlah macam-macam dosa yang mazmumah yang lain. Maka sebab itulah dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, step pertama kita iaitu selepas kita ada ilmu dan ma'rifah, kita mesti mulakan dengan maqam taubat. Okey, maka kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Perjalanan menuju taubat yang murni, ataupun kita faham murni di situ maknanya taubatan nasuha. Kan? Kata Syekh radhiyallahu an, dalam perjalanan menuju taubat kita perlu menyedari beberapa hal sebagai pendahuluan dan pendorong kepada taubat yang sempurna, taubat nasuha. Apa dia? Yang pertama, ya, kehinaan, dosa dan pengkhianatan. Maknanya orang yang melakukan maksiat ni dia khianat lah. Kan sebab kita diamanahkan untuk taat. Orang yang tak amanah, dia khianat lah. Tuan-tuan, sebab tu disebutkan kehinaan, dosa dan pengkhianatan. Ya. Tergamakkah kita membalas segala kurnia dan rahmatnya dengan sebuah penderhakaan, iaitu berpaling daripada ketaatan kepadanya. Jadi patut kita syukuri, kita hargai kurniaan, nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Tapi patut kita sihat, bangunlah subuh, bayanglah dulu kan ya, buatlah apa yang Allah suruh. Tapi sebaliknya yang kita lakukan itu bentuk penderhakaan ya. Sanggupkah kita di hadapan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku curang dan tidak setia kepada Allah dengan memilih untuk menyembah nafsu dan mentaati syaitan? Kita mungkin tak sembah patung lah. Kita alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada tunduk kepada salib ke, tak adalah kita ke situ kan. Tapi tetap juga kita ada cabaran, godaan, gangguan, iaitu nafsu kita. Syaitan tidak akan pernah mengalah untuk terus menarik kita bersamanya nanti dalam neraka. Ini cabaran kita. Ya, kita tak boleh curang ya. Sedangkan kita diciptakan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bentuk penghinaan dalam diri seorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal, tuan-tuan, kita mengetahui diri kita ni hamba. Maka abid,
tuan-tuan hamba. Apa yang Allah putuskan, itulah keputusan yang sebenarnya. Apa yang Allah tentukan, itulah yang perlu kita akur. Dan banyak perkara yang kita tahu, kita tak suka. Dia tak selari dengan kehendak nafsu kita. Syahwat kita tak nak macam tu. Tetapi, tuan-tuan sekalian, perkara-perkara itu merupakan, walaupun tidak berkenan di hati kita, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Kan? Banyak benda juga yang kita tak dapat. Kan? Mungkin tuan-tuan ni, kita ni handa bab korban. Korban tak ada masalah. Dan memang boleh ambil tiga bahagian, boleh ambil 3 ekor pun dia boleh ambil. Mungkin dari sudut tu dia terror korban. Sembelihan, bersedekah mungkin dia handal. Tapi dia mungkin lemah di sudut solat. Kelemahan macam mana? Suka semayang lambik. Mungkin kelemahan dia kat situ lah. Kan? Mungkin dia dari sudut penghayatan solat dia dah bagus. Maknanya dia 5 waktu berjemaah. Yang ibu-ibu ni pula semayang pun awal waktu. Mungkin dari sudut solat dia okey. Tapi dia kalah di sudut puasa. Dia memang susah betul nak puasa. Sekurang-kurang ya, kita target, saya lah yang malih ni kan, sekurang-kurang kita target puasa hari Arafah. Sekurang-kurang lah ya. Kalau dapat Isnin Khamis, cantik lah. Kalau dapat 8 hari, 9 hari, cantik lah. Sebab kena ingat, kita kalau Ramadan, mana kelebihan Ramadan tu? Pada malam apa yang Ramadan? Al-Ashrul Awakhir. Apa Ashrul Awakhir? 10 hari terakhir. 10 malam terakhir. Kalau Ramadan. Tapi Zulhijjah ni, dia terbalik. Zulhijjah kelebihannya terletak pada Ashrul 10 juga. Tapi awail, yang awal. Ramadan 10 akhir, Zulhijjah 10 awal. Maka yang rajin puasa, itu kita kagum, kita hargai, ya, kita hormati kerana memilih untuk berpuasa. Kan? Kurang-kurang tadi Isnin Khamis. Paling malas macam saya tuan ambil fadilat. Apa fadilat? Puasa sehari tapi ganjarannya 2 tahun. Itulah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Jadi maknanya ada orang tuan-tuan dia semayang dia okey, sedekah dia okey, tapi bab puasa memang out. Kau bagilah hari Arafah ke, hari Ashura ke, hari apa, dia takkan puasa. Dia tak boleh tahan puasa. Maknanya dia ada kelemahan dari sudut nafsunya, tak boleh kontrol masalah makan dan minum. Jadi maknanya kita ni mungkin ada sedikit kelebihan, tetapi kita juga ada banyak kelemahan dan kekurangan. Siapa-siapa pun gitulah, sebab kita tak maksum, kita bukan Nabi. Maka sebab tu kita nak belajar mengenal erti kehambaan. Kita semua hamba Allah Ta'ala yang tertakluk dengan perintah Allah Ta'ala. Itu poin yang pertama. Qala yang kedua, mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingati dahsyatnya siksaan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan jadi maknanya ya, kita kenal tuan-tuan al-azamah. Kalau kita baca Asmaul Husna pun kan dia bahagi kepada 2 sifat, 2 nama kan. Satu Jamal, yang kedua Jalal. Jamal tu maknanya Allah tu Rauf, Allah tu Rahim, Allah itu Rahman, Allah itu Wahhab. Itu yang kita kata yang nampak indah, cantik. Tapi di sebalik Jamal itu ada keperkasaan Jalal. Apa Jalal? Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kan? Jadi maknanya kita mengenal kebesaran Allah Ta'ala, Al-Azamah, kemuliaan Allah Ta'ala, mesti kita kenal. Sebab itu subjek yang wajib kita mengaji sebelum tasawuf ni subjek apa? Awwaluddini ma'rifatullah, iaitu mengenal sifat Allah, mengaji sifat 20, tauhid. Kan tuan-tuan? Fiqh, lengkapkan dengan fiqh, lengkapkan lagi dengan tasawuf tuan-tuan. Maka itulah perjalanan kita menuju Allah Ta'ala, kenal Allah. Maka kalau yang kenal, ulama salaf kata apa? La tanzur ila sigharil khati'ah, walakin inzur ila 'azmi man asaita. Jangan kita tengok kecil dosa ni. Apa dosa kecil? Orang ambil mihun 1, kau ambil 3. Kawan datang ambil sikit tak ambil makan. Kan jenis tapau-tapau cepik ni lah, orang lain punya hak dia ambil semua tuan. Alah kecil punya hal ni kata dia. Ya kan? Jadi kita pandang benda tu kecil.
Kan? Alah, apalah sangat kalau setakat bercakap dalam kelas, dalam handphone, alah, dia orang ni pun kan datang nak belajar pun, dia pun sama macam dia ni. Mana kita boleh tahu pula orang tu datang tak nak belajar, datang sini memang nak belajar lah. Tapi kita menganggap bahawa kita ganggu kawan sebelah kita, ya, kita tak hormati jiran kita, anggap benda tu macam kelas sempoi je ni, tak ada apa dah, kocik je. Kan gaya esok kosong-kosong lah. Gaya esok minta maaf lah, kita kata begitu. Tetapi prinsip ulama salaf tuan-tuan apa dia? Jangan pandang benda tu kocik, tapi pandanglah kepada agungnya Tuhan yang kamu derhaka, yang kamu khianat, ya, kepadanya, yang kamu curang kepadanya. Tuan-tuan, betul lah, dalam surah An-Nisa, saya ada slot online saya lah pagi Isnin sampai Rabu, tafsir surah An-Nisa saya sedang baca sekarang surah An-Nisa. Ada ayat yang Allah sebut, tuan-tuan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Kalau kamu jauhi, tuan-tuan, in tajtanibu, kamu jauhi dosa-dosa besar, tuan-tuan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu yang lain. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kamu jauhi dosa-dosa yang Allah larang, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu dan menganugerahkan kamu dengan anugerah syurga. Berdasarkan ayat ini, surah An-Nisa, ayat saya tak ingat, tuan, berdasarkan ayat ini ulama kata memang dosa tu ada dua jenis. Ada kabair, dosa besar, maknanya ada lawan dia, saghair, dosa kecil. Dosa ada dua jenis lah, ada besar, ada kecil. Tapi sebesar-besar dosa apa? Akbaril kabair, pastilah dosa syirik kan? Tu tak boleh nak. Tak boleh nak. Kau tim dah tu, tak boleh nak bawa pincang. Syirik tak payah nak bunding dah. Okey tuan-tuan, itu dosa syirik. Sebesar-besar dosa. Dan Nabi pun sebut ada 7 dosa besar. Kan ada 7 dosa besar yang dia punya diketuai oleh dosa syirik lah kan. Dosa syirik, apa lagi? Sihir. Apa lagi? Tuduh perempuan bersih, perempuan yang suci, kita tuduh dia sebagai penzina. Apa lagi dosa besar? Apa lagi? Lari daripada medan mak kilau. Dah tengok mak kilau belum? Belum tengok lagi? Sama lah gitu. Apa Roman cik masuk wayang kan? Kita tak sesuai lah cik-cik ni. Pindahkan wayang tu dalam rumah. Tengok mak kilau, perjuangan makrifat, hakikat, tasawuf, akidah, kan? Itu okey, lagi daripada medan perjuangan. Apa lagi dosa besar? Ijtanibus sab'al mubiqat, qila wa ma kunna ya Rasulullah, qala al-isyraku billah. Kemudian derhaka pada ibu bapa, itu 5. Apa lagi dosa dia? Dosa besar 7 yang besar. Pernah baca kitab Imam Az-Zahabi, nama kitab ni Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kalau nak lagi besar lagi, bukan lagi besar dosa, lagi besar lagi kitab, ada 2 jilid lagi, kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, itu kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu lagi besar. Dia senaraikan dosa ni kak bang, bukan dosa tadi ya, mencuri rasuah, mengambil hak orang, kan itu ya. Dosa yang kita nak baca dalam ilmu tasawuf ni, dosa yang dalamnya, yang bersarang ke hati kita ni, sombong, riak, ujub, kan? Itu yang sebenarnya itu dosa batin, dosa hati, dia lebih besar daripada dosa yang zahir. Jadi semua itu yang kita kena rawat. Maka dosa itu ulama kata secara umum ada 2 kategori tadi. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dosa kecil kita terhapus dengan kita melangkah. Kan saya gerak tadi 7 minit. Tapi copek dah sampai, kita tak banyak kan. Alhamdulillah. Tuan-tuan bergeraknya kita ke sini daripada Kajang ko, Bangi ko, Keramat ko mana, itu penghapus dosa kita. Wuduk kita menghapus dosa. Dosa-dosa mana ni? Dosa-dosa kecil lah. Ya, itu kalau melibatkan dengan orang. Kalau dengan dengan Allah Taala. Kalau dengan manusia, itu cerita minta maaf dan seumpamanya lah. Tetapi prinsip orang sufi, tuan-tuan, dia bukan pandang dosa kecil ke besar. Dia pandang apa? Kau kecil ke besar, yang kau lawan tu siapa? Allah. Kan? Yang kau khianat tu siapa? Pencipta kau. Yang bagi kau hidup pagi ni siapa? Kau boleh bernafas, siapa yang bagi kau nafas ni? Kau boleh melihat, mendengar, siapa yang bagi ni? Kau boleh makan, konyang, rasa sedap dek tokak tu, siapa yang bagi? Allah.
Kan semuanya Allah. Maka sebab itu jangan pandang dosa itu kecil ataupun besar, tapi pandanglah kepada agungnya kebesaran Allah Ta'ala. Apakah tergamak kita melakukan penderhakaan kepadanya. Yang ketiga, menghayati kelemahan diri dalam menghadapi seksa dan murka Allah. Dan apa cara untuk kita menghindari, tuan, azab Allah? Caranya ialah dengan beramal. Kan dengan korban itulah kenderaan kita nanti daripada mahsyar, binatang korban kita. Darah itu, tuan, sebelum jatuh ke tanah, ketika tukang sembelih lembu, kobau, kambing gitu tu, tapi Allah dah terima dah ibadah kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Ibadat itu, amalan itu. Jadi kita mesti buat benteng. Tuan-tuan, Nabi pesan apa? Ittaqun nara walau bi syiqqin min tamrah. Takutilah azab api neraka walaupun dengan sebelah amar. Kita tak mampu sedekah RM1, maknanya kita boleh RM50. RM50 lah kita sedekah. Tak boleh RM10, RM5 lah sedekah. Semua infak kita itu, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya percaya tuan-tuan pun ada collection dalam sampul untuk mungkin pengajian, walaupun tuan masuk RM2, kemampuan kita tekek tu hari ni mungkin yang lebih RM20 dan seumpama, tapi yakinlah apa yang kita sumbangkan benteng kita nanti daripada azab api neraka. Jadi bentengnya apa? Nak hindari azab macam mana, tuan? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nak selamatkan kita daripada azab dengan beramal soleh lah, ya. Apa-apa tadi amalan zikir kita, salawat kita, sedekah kita, itu akan membantu kita, tuan-tuan, menarik rahmat Allah, mengelakkan daripada seksaan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi maknanya nombor 3 ni, kita tahulah kita ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Saya ada sedikit kelebihan, tapi saya ada banyak sudut kelemahan. Faham, ya? Samalah kita ni kan. Saya kata tadi, akak ni kuat poso, tapi akak kalah dengan duit, kalah dengan harta. Di shopping dia boleh boros, tapi sedekah dia memang sangat berkira. Kan? Dia mungkin okey dari sudut solat, tapi dia kalah dari sudut aurat. Perempuan dia kalah kat situ. Dia rasa dia cantik lagi, dia rasa nak tayang lagi. Dia kalah kat situ. Semayang dia semayang. Jadi maknanya ada banyak sudut kelemahan kita, tuan-tuan sekalian. Tapi bayangkanlah kita kalau aircon yang sejuk sangat kan, kita tu goncing-goncing, tak tahan gitu aircon tu. Ni kalau sejuk kan. Kemudian kalau kurang sejuk pula, yang kuat aircon ni, yang badan dah serasi aircon ni, macam apalah tak sejuk lah Ustaz Zahir, aircon ni tak power lah, aircon Masjid Negara ni tak sejuk pula khabar kat dia, kita dah menggigil ni. Faham? Kemudian kita kalau itu yang sejuk akipeh aircon, kita kalau keto gitulah, kalau kata takdir kebetulan rosak aircon ni, payah gitu. Nak buka tingkap kan, mungkin hujan contohnya, kita tak tahan panih. Tak tahan panih itu maknanya kita teduh dalam keto, todoh lah. Tapi kita dah, badan kita ni dah tak boleh nak serap kepanasan, dah manjur kan. Mana-mana masjid, tuan-tuan, kalau tak ada aircon tu, masjid tu orang tak datang. Kau letaklah kipas gergasi bersama mana pun, dia nak kena badan dia tu nak kena aircon juga. Okey, kita badan kita ni dah manjur, kena aircon. Panis sikit tak boleh. Berjemur sekejap. Kalau kita tahun depan pergi haji, ada yang akan pergi lagi ke? Last flight saya ingat 5 Julai. Last kan? Adakah yang akan pergi ni? Saya 2 lagi ni. Last call. Tak ada kan? Kalau rezeki kita tahun depan kita pergi kat Tuan Haji, pergi kali kedua, ketiga, ataupun haji fardu, haji yang pertama, kan sunat berjemur ketika hari wukuf di Arafah. Jadi jangan duduk berperap dalam kemah tu kan. Pukul sekarang pukul 8, pukul 9 kejap lagi dia keluar, pergi cari ruang-ruang tepi kemah tu, duduk baca. Kalau kita tahun depan rezeki kita suratul Ikhlas 1000 kali baca, boleh baca kan, sebab kita bukan ada kerja lain pun kat Arafah tu. Kemudian baca, kita baca juga nanti di hari 9 Zulhijjah, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang kita baca lepas sembahyang tu, itu juga sunat dibaca pada hari wukuf, pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Okey, maknanya itu bacaan lah. Tapi dari sudut ulama kata, Imam Nawawi kata sunat kita dedahkan, maksudnya kita letakkan badan kita pada pancaran matahari sepenuhnya, bukan separuh. Berjemur, duduk zikir ke,
duduk sekejap, rehat-rehat, pandang-pandang, pun tak apalah. Tapi sunat, tuan-tuan, keluar sekejap. Jangan lama-lama. 1 jam, pitam nanti. 10 minit, 5 minit cukup. Masuk kemah balik. Itu sunat. Ketika kita wukuf di Arafah. Tetapi, ibu ayah sekalian, badan kita ni dah manjur. Kan, dia tak boleh panas. Kan, nak cerita dekat sini pada poin yang ketiga tu, kita panas sikit pun kita komplain. Kan, berjemur sikit pun kita tak nak. Ini cerita jemur dekat padang mahsyar ni bukan jemur sikit-sikit ni dah. Jemur puluh mati lomeh dalam peluh masing-masing. Kan, ini bukan sikit punya matahari bagi orang kafir tu. Sejengkal je atas kepala dia. Tahan kau. Dan kita kena api. Kalau masak kau melocor tangan kita, oh ya Allah, sakit. Kan? Itu bayangkan, ini bukan cerita api yang sikit ya, tetapi kau direndam, dihumban dalam azab api neraka. Mampu ke tahan? Artinya tak ada kemampuan kita untuk menanggung kesakitan. Memang kita ni lemah, tuan-tuan sekalian, untuk menanggung murka Allah Ta'ala, siksaan api neraka yang sangat terperi, yang sangat sakit dan seksa itu, kita memang tak mampu nak tanggung. Maka carilah jalan, carilah benteng yang boleh membenteng kita dengan sedekah, korban, zikir, khidmat. Buatlah apa-apa perkara yang boleh menarik rahmat Allah, mengelakkan daripada seksanya. Tuan-tuan, saya teringat ayat dalam surah Ad-Dahru yang kita baca pagi Jumaat, suratul Insan. Apa dia dalam suratul Insan? Nak cerita dunia ni macam mana dia punya sempurna pun, dia memang dunia yang sementara. Walaupun akak berada pada puncak kemewahan, puncak kebahagiaan, tapi bahagia dunia ni dia memang touch and go je lah. Dia sekejap lah. Ya, tak berapa lama kita akan mati dan kita akan pergi ke tempat yang kekal abadi. Tetapi tuan-tuan, nikmat syurga, contohnya Allah bagi sukatan dalam syurga, dia punya suhu tu ngam dengan badan kita. Faham? Suhu sekarang ni dia tak sama. Saya ni mungkin kurang tahan sikit sejuk. Abang mungkin tak boleh suhu yang biasa-biasa, nak lebih sejuk. Ada ni langsung tak boleh sejuk. Kita tak sama kemampuan badan kita nak menanggung sejuk panas tu. Tapi dalam syurga nanti, sukatan aircon dia ngam sesuai dengan semua keperluan badan kita. Itu nikmat syurga. Itu yang kekal, itu yang sebenar, itu nikmat yang kita cari, ibu ayah sekalian, dalam kehidupan kita, mencari kebahagiaan yang sebenar di akhirat kelak. Ayatnya tuan-tuan tak ingat sekarang, kan kau ingat saya baca ya. Yang keempat, kenapa tuan-tuan sekalian ya kita mesti faham tentang konsep taubat yang sempurna ini, iaitu pengetahuan tentang cinta Allah, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang kembali kepada Allah, tuan-tuan, selepas berdosa. Kita hamba yang berdosa. Kan, mungkin saya pernah sebut tuan-tuan, kita ni tak adalah sembah patung, tak ada. Alhamdulillah, dari sudut syirik yang besar tu kita tak ada. Tapi kita terjebak dengan syirik yang kecil. Syirik asghar apa dia? Kita terjebak dengan riak. Kan, siapa kata kalangan kita ni yang selamat daripada riak? Tak selamat. Saya tak selamat. Kan kita semua tak selamat lah. Ada satu kisah, buku yang mantan Muntawi kita tulis komen, buku Tajul Arus Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kan? Ada seorang ahli ibadat itu malam dia mengaji, baca surah Taha. Kan, surah Taha berapa ayat sekitar 120 ayat. Juzuk berapa surah Taha? Ingat tak? Tak ingat? Surah Taha juzuk berapa? Juzuk 16. Dia Kahfi, Maryam, Taha. Itu susunan kan? Isra, Kahfi, Maryam, Taha. Isra 15, Kahfi separuh-separuh 15-16. Lepas tu selepas surah Kahfi, surah Maryam, surah Taha. Surah Taha juzuk 16 sehingga akhir juzuk 16. Jadi si Abid ini pada malam tersebut baca surah Taha. Baca. Tiba-tiba masa baca tengah malam tu ada orang lalu rumah dia. Kan, dia pun tariklah sikit taranum lah. Kan, dia pun orang lalu ni. Dia mempamerkanlah kelunakan suara dia. Dia pun bacalah qiraat lain sikit ko, bacalah taranum. Sampai khatam, selesai baca mengaji. Lepas mengaji terlolap. Okeylah, tengah malam kan, tidur. Dalam tidur tu dia melihat dalam mimpi tu seolah-olah malaikat datang bawa
catatan amalan dia malam itu. Ni Haji punya amalan. Baca. Aku tadi khatam surah Taha habis. Aku baca. Lengkap. Tapi kenapa dia si Syekh ni bertanya malaikat dalam mimpi tu, macam mana pula ada satu ayat tak masuk ni dalam pahala aku ni? Tanya kat malaikat. Malaikat kata senang jawapan itu. Kau baca tadi mula-mula ikhlas. Tapi masa berada lalu sebelah kau tu, kau mulalah tarannum, kau baca kuih. Yang kau baca tarannum, yang kau baca nunjuk kat kawan sebelah tu, yang tu tak ada pahala. Yang lain pahala penuh. Itu tuan-tuan, mesej cerita ni apa? Ya, maknanya kalau ada unsur lain riya, maka di situ akan menghabiskan pahala kita lah. Cuma dari sudut riya tu pun nanti kita akan jumpa pahalanya macam mana, kosong kau dapat separuh lagi kau. Itu juga menjadi perbincangan di kalangan para ulama tasawuf, tuan-tuan. Okey, baik ya. Jadi maknanya kita hamba yang berdosa, tuan-tuan, tapi kita tak boleh berhenti daripada taubat. Memang tuan-tuan, kita tuan-tuan tak mabuk. Maksudnya tak adalah datang masjid negara ni takkanlah mambang mabuk minum brandy. Mana pula? Tak adalah kita pergi 7-Eleven cari minta satu arak yang pokat sikit biar kepala jadi gila, tak ada. Tuan-tuan, kita tak mabuk. Tetapi ingat Allah sebut apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Ayat ini turun kita fahamlah. Zaman awal Islam, proses pengharaman arak dia ada empat layer, 4 lapis. Mula-mula Allah puji apa? Anggur. Anggur itu elok, sumber rezeki. Jadi orang buatlah porap, buat arak. Mula-mula Allah puji. Tuan kan? Kemudian Allah kata, nak minum arak boleh, tapi jangan minum ketika waktu hampir waktu solat. Sekarang kau terbawa-bawa, kau punya mabuk kan, tak apa-apa kau baca. Terbaca macam mana? Tonggang langgang ayat Kenapa mabuk? Maka Quran kata, la taqrabus salata, jangan solat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Maknanya ketika itu arak belum haram lagi. Faham tuan-tuan? Arak itu, khamar itu belum haram. Kita hari ini tidak mabuk arak. Tak ada alhamdulillah dari sudut tu. Tapi kita mabuk apa? Mabuk dunia. Apa ukuran tuan-tuan nak menentukan kita mabuk ke tak mabuk? Ialah senang je. Subuh tadi sembahyang macam mana? Kalau subuh tadi masih lagi fikir, Kang lepas masjid negara dia nak pergi kenduri rumahnya, dia masak apa lagi tu kan? Dia tu masak sodap tu, biasa orang kampung masak sodap tu, sak lemak lah tu. Dah macam-macam kita fikir. Dengan sembahyang ni, wirid pun pendek je. Patut 33, tinggal 31 je wirid Kalau maknanya tuan-tuan, kalau dalam solat kita dah ada perkara tu, katanya kita ni mabuk lah tu. Maksudnya semayang yang tidak khusyuk itulah semayang orang yang mabuk. Kan saya kata tadi, kita tak mabuk arak, tak ada kita mabuk benda haram tu dah. Tapi kalau ada lagi perkara-perkara dunia yang masuk dalam otak kita ketika solat, katanya kita masih mabuk. Kita belum lagi tuan-tuan berada pada tahap yang sepatutnya sebagai hamba Allah dalam solat kita. Kan? Maka ada hadis yang disebutkan pada halaman 24 itu, Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Saya baca terjemahan terus Sesungguhnya Allah sangat gembira kerana taubat hamba-Nya. Tuan-tuan, pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita, melebihi kegembiraan seorang daripada kalian. Kan? Apa kegembiraan kita? Ini kes ni berlaku, tuan-tuan. Nabi ceritakan macam mana? Dia tuan-tuan musafir naik unta. Zaman dulu pergi haji naik unta, min kulli fajjin amiq, naik unta. Saya baca satu dokumentasi lah, tapi dalam dokumentari dalam Facebook lah, orang catat pengalaman haji zaman dulu, zaman tok moyang kita dulu. Ketika kerajaan Osmaniyah jatuh tahun bila tuan-tuan? Sejarah. Siapa yang cikgu sejarah sini? Tak makulah. Dia kata, I cikgu BI, kata dia kan. Tuan-tuan, tahun 1924. Turki Osmaniyah, tuan-tuan, jatuh kan? 24. Zaman peralihan itu, dia laluan banyak. Jemaah kita, arwah tok moyang kita dulu kan. Dia mana? Daripada Pulau Pinang ke dia orang bergerak ke? Ke Port Klang ke Pulau Pinang kot?
musafir lah 2 minggu tak. Tapi masa tu dia orang ada proses kuarantin dengan apa macam kita masa Covid kan, kita balik rumah kan kena spray tu panggil apa? Sanitize. Ada juga proses dia zaman itu. 2 minggu dalam kapal daripada Malaysia sampai ke Jeddah, ada beberapa jam, mungkin sehari, proses sanitize tu dia kuarantin sekejap, baru naik ke darat. Dia tak boleh pula, kapal besar juga, dia tak boleh parking dekat pelabuhan tu, dia kena parking jauh-jauh sikit sebab dia kata banyak batu karang lah, semua kapal bocor lah, kena guna bot kecil lah. Itu perjuangan orang dulu. Okey, bawa lah, pikul lah barang. Kita boleh bayangkan perjalanan mereka dulu, dalam perjalanan pergi balik dah sebulan, 2 minggu pergi 2 minggu balik kan. Duduk kat Makkah berapa bulan? 2 bulan, setengah tahun lah agak secara fakta tepat saya tak tahulah, saya agak lah ni bayangkan banyak mana barang nak bawa. Sampai masaklah dulu, masak di Jeddah, tapi air bersih tak ada, lanun banyak, lanun ramai. Kita nak bayangkan susahnya orang dulu ibadah. Kita hari ni ya Allah, soju, tonang, lapang, makan ada, punya tak datang tuan-tuan. Tu dia hari ni kita ni. Ya, okey, balik kepada cerita ni tuan-tuan. Jadi Allah sangat gembira macam mana seorang hamba yang dibagi contoh dekat sini, dia pergi musafir, naik unta, naik kuda. Jadi atas kenderaan itu ada apa? Ada beg dia lah, kelengkapan perjalanan musafir dia. Adalah makan Maggi apa lah tuan-tuan, bawa rondang kalau pergi Mekah kan tuan-tuan, bawa makanan, ya, air, minuman. Tapi tuan-tuan, dia berehat di satu pokok, dia buka-buka mata, unta dah hilang. Macam kita kalau hilang beg duit kita pun, kita punya panik. Handphone kita kalau hilang tuan, panik kita. Memanglah sebab kita maklumat semua kat situ kan. Nombor telefon rumah pun tak hafal tuan-tuan kita mesti panik lah, beg duit kita hilang gitu kan. Memang kita panik lah. Ini membayangkan begitu, barang hilang, kita parking kereta tuan-tuan, kita ingat benda ni kat Switzerland ke kat mana, kunci kereta tinggal dalam kereta, memang selamat lah. Orang anggap kunci tinggal dalam kereta, wakaf, dia ambil, dia tolong bawa, dia curi lah tuan-tuan. Sebagian negara dia tak dapat curi dia memang disiplin dia tinggi kan, integrasi dia tinggi tuan-tuan. Okey, baik. Jadi bangun-bangun daripada tidur tadi, nak berehat musafir ponek kan, berhenti R&R, bangun-bangun kereta dah hilang. Ada orang curi dah ataupun tak tahu. Unta yang membawa bekalan musafir tuan-tuan hilang. Tuan-tuan, dia pun duduk-duduk fikir-fikir tuan-tuan. Ya, bangun tuan-tuan, lagi sekali tengok-tengok, didapati ya untanya sudah berdiri di sampingnya. Allahu Akbar. Tadi dah putus harapan dah. Nak WhatsApp siapa, handphone pun hilang. Nak call siapa, tengah hutan, tengah padang pasir tuan-tuan. Tetapi bangun-bangun sahaja, didapatinya untanya telah kembali di sampingnya. Seronok, mestilah seronok. Tadi takut, risau, comel. Sekarang ni unta dah dapat tuan-tuan, dia pun berdoa terlampau gembira. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dah terbalik dah. Orang patutnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhan aku hamba kau. Dah terbalik. Kenapa terlampau gembira, excited sangat? Ya Allah, engkau hamba aku Tuhan kau. Tersasul. Faham tersasul? Dia kata, ya Allah, engkau hambaku dan aku ni Tuhanmu. Dia tersasul sebab apa? Terlalu gembira. Jadi kita tentu tersasul kita ni. Kalau terlampau gembira, terlampau sedih, dia pelanda benda yang terlampau ni akan jadi terbalik. Kan? Terlampau gembira. Tapi di sini berdosa ke? Tak. Allah lebih gembira terhadap hambanya ini yang telah dapat menemui kembali binatang untanya. Allah lebih gembira kepada hamba kita ni yang tergelincir, yang terhumban dalam gaung, yang tereksiden. Maknanya kita ni memang adalah pantang-pantang larang maksiat-maksiat yang kita langgar. Tapi selagi kita nak menyebutkan astaghfirullahalazim, selagi kita ada keinginan bertaubat, Allah sangat gembira menerima taubat kita. Itu poin hadis ni. Boleh jadi maknanya kita jangan nakut-nakutkan orang pula. You tak boleh lagi, you tak layak taubat. I je boleh sebab I masjid negara kata. Apa hal pula kau masjid negara kau boleh taubat, orang lain tak boleh taubat lah. Ini untuk AJK masjid je ya. Yang bukan AJK Allah tak terima ampun ni. Mana boleh kata macam tu?
Kadang-kadang kita tengok orang ke bawah, katakan apa lah dia ni, orang terbiat ke datang masjid ni. Dia mesti nak kelepek tabung masjid ni kalau datang ni. Kita tak boleh tuan-tuan beranggapan yang demikianlah. Ya, jadi maknanya mungkin taubat dia Allah terima, taubat kita pula Allah tolak. Dah kita campak keluar pula. Faham? Ini berlaku macam mana ni? Berlaku begini. Kita buruk sangka dengan orang. Buruk sangka je kerja dia. Lah tu dia rasa dia bagus. Dia rasa dia dah bersih sangat, dah sempurna sangat. Akhirnya nanti orang yang kita buruk sangka tu duduk dalam masjid, kita yang tadi konon-konon 25 tahun jadi AJK masjid, jadi imam masjid, kita yang tercapat keluar, kesudah kita orang tak ada hati nak ke masjid. Ini boleh berlaku kalau niat kita tak betul. Baik, qala hakikat taubat. Ya. Hakikat taubat itu adalah yang tercantum daripada 3 perkara. Apa dia? Mesti ada ilmu tentang taubat. Jadi kalau tak ada ilmu ataupun kita salah guru, kan kita nak sambut Maah Hijrah sebulan lagi kan, ada cerita hijrah ni apa, dia dah bunuh, dalam Riyadhus Shalihin sebut kan, dia bunuh berapa orang? 99. Dia memang tak puas hati je dia bunuh, dia geram dia santau gitu, dia bunuh 99 orang. Tuan-tuan, tiba-tiba orang jahat mana pun tuan-tuan, naluri dia nak berubah tu mesti ada punya. Kan macam mana pun dia poning, dia jahat tuan-tuan, dalam hati kocik dia tu, dia nak berubah, dia nak berhijrah lah, nak bertaubat lah. Jumpa satu kiai, satu ustaz, mam, saya ni dah bunuh 99 orang ni, ada jalan taubat tak? Ada harapan tak? Imam kata macam kau ni tak ada harapan ni, masuk neraka lah. Nampak tuan-tuan, imam tak ada tauliah. Berapa orang tadi bunuh? 99 tak payahlah taubat dia, masuk neraka je lah kau. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia lengkapkan 100 orang, dibunuh imam tu, badan muka imam. Imam nak fatwa, kan tak ada ilmu. Dan dia pula lah, dia nak cari guru tapi salah guru. Sebab tu kita guru kena betul. Mesti mencari guru yang betul. Satu. Ya, dan guru pun kena tahulah level murid dia, apa yang dia nak sampaikan. Guru pun mesti pandai, mursyid. Ya, tuan-tuan. Jadi dia ada bunuh 100 orang dibunuh kan. Tetapi jumpa lagi, cari lagi syekh. Jumpa tuan guru ni, tuan guru saya dah bunuh 99. Masa nak taubat saya jumpa imam belakang tu, dia khabar tak ada jalan taubat, saya bunuh dia sekali, senang, package 100. Ada jalan taubat tak untuk saya? Kan kata syekh tuan guru tu, boleh. Itu taubat masih terbuka. Malam yugharghir, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Selagi tak sampai nyawa kita ke kerongkong kita ni, maka taubat kita masih diterima Allah Ta'ala. Kan dia penjenayah ke, dia pembunuh bersiri ke, perogol bersiri ke, apa dosa dia, kalau dia nak bertaubat, Allah pasti terima taubat dia. Ini yang kita kena faham betul-betul. Orang yang mengaji macam akak abang ni lebih patut kena faham. Nak fahamkan orang. Kalau kita salah faham, kita bagi fahaman yang salah, orang akan kecewa. Orang kata, macam ni memang tak ada harapan aku ni, memang dah lalang jahat, aku buat jahat sampai matilah. Padahal pintu taubat masih terbuka. Apa jalan tadi untuk si fulan yang bunuh 100 orang ni? Maka Tok Guru ni kata, dengan syarat tuan jangan duduk kampung ni. Kampung tuan ni semua penyamun semua. Ya, pergi berhijrah, pergi ke negeri lain. Dia kata, apalah sempadan negeri lain, rentaslah ke negeri lain. Tetapi on the way nak berjalan, dia pun meninggal. Tapi macam mana ni? Malaikat berebut. Malaikat azab kata, dia ni dan punya. Dia ni memang ahli neraka. Aku nak angkut dia masuk neraka. 100 orang dia dah bunuh. Hidup tak ada jasa langsung, tak ada pahala. Tompek dia dalam neraka. Tapi malaikat rahmat kata, tak, ini aku punya. Sebab dia on the way nak pergi taubat. Dia dengar cakap orang alim tadi kena berhijrah ke tempat yang baik. Maka dia ni aku punya, kata malaikat rahmat. Maka tuan, riwayat menyebutkan bahawa Allah putuskan jawapan dia ni masuk neraka ke syurga, tengok ukur kawasan mana dia mati tadi tu. Kalau dia mati di tempat yang hampir kepada negeri tempat baik yang dia nak taubat itu, dia syurga. Kalau dia mati masih tempat dekat dengan jarak tempat maksiat dia, maka dia ahli neraka. Diriwayatkan mayat itu dialihkan sedikit ke tempat rahmat, maka dia masuk syurga.
Ini tuan-tuan, mesej hadis ini cukup jelas kepada kita bahawa taubat, pintu taubat sentiasa terbuka. Ya. Maka sebab itu kena faham ada ilmu tentang taubat. Maka kita baca Minhajul Abidin, Imam Ghazali nak ajar kita pendakian kita dalam taubat ni mesti ada ilmu. Mesti kita faham bagaimana keadaan. Yang kedua, keadaan taubat. Dan yang ketiga, ibu ayah sekalian, membabitkan perbuatan dan tindakan. Kan? Kadang-kadang yalah, kita taubat, tapi kan kita ulang balik. Taubat lagi, balik, ulang lagi, tuan-tuan. Itu memang kelemahan kita lah. Cuma kalau caranya betul, maka mudah-mudahan dosa-dosa itu tidak akan kita ulang kembali lah. Itu yang sepatutnya kita buat. Maka berkaitan perkara yang pertama tadi, yakni ilmu yang pendorong kepada perkara yang kedua, yakni keadaan. Tuan-tuan, keadaan taubat itu. Sedangkan perkara yang kedua, tuan-tuan, akan mendorong kepada perkara yang ketiga yang berikut, iaitu tindakan dan perbuatan. Tuan-tuan, maka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh sunnatullah pada alam mulk dan malakut. Apa maksud mulk? Alam zahir. Malakut itu, tuan, alam kerohanian, alam batin. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama disebutkan, tuan-tuan, tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahawa betapa besarnya dosa orang yang melakukan maksiat. Dosa kita ni, tuan-tuan, dosa yang patut menakutkan kita, menggerunkan dalam hati kita. Ya, ilmu yang dimaksudkan adalah pengetahuan tentang besarnya dosa tersebut, di mana ialah racun yang membinasakan. Kan? Jadi maknanya apa yang kita buat tu racun. Racun, tuan-tuan, bukan makna racun tu kita macam kena COVID. Kita punya deri rasa habis, kita sakit-sakit badan. Itu satu penyakit lah, COVID lah. Tapi dia punya racun ni, racun yang paling beban bagi orang yang abid, tuan-tuan, yang salik, ialah racun yang menyebabkan dia tak khusyuk. Itu bagi dia racun. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi makam yang tinggi sikit kan, tak bangun tahajud, itu sebenarnya racun tu. Subuh lambik, racun. Lepas subuh mengantuk, bukan main lagi, tak boleh nak baca Quran, tak boleh wirid, tu racun tu. Kan, datang kuliah malih, tu racun tu. Kalau kita nak berfikir secara tinggi sedikit lah, ras yang tinggi, orang sufi akan fikir, tuan, hijab itu bukan hijab sekadar kita ni, tuan-tuan, tak naik pangkat, ya, anak kita tak berjaya SPM barunya. Dia bukan itu sahaja. Tapi, tuan, hijab yang sebenar ialah ketidakmampuan kita untuk menyempurnakan kewajipan kita sebagai hambanya. Itu sebenarnya hijab yang paling tebal, yang menghijab, yang menghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu racun. Racun ni datang daripada mana? Dosa tu lah. Nampak tak? Dosa maksiat itu sebenarnya racun yang membinasakan kita. Dan hijab antara seorang hamba dengan segala yang dicintainya. Apa hijab? Benteng, pendinding, kan? Maka jika seseorang itu mengetahui hakikat ini dengan penuh keyakinan hati, lalu mendominasi hati tersebut dengan ma'rifah, maka hati mulai rasa sakit dan terseksa ketika berjauhan daripada Allah Ta'ala. Ini perasaan yang cukup baik. Apa baik, Kak? Kita rasa tak selesa lah, tak sedap badan lagi ni. Kenapa? Tak berzikir. Oh, aku ini tak baca Quran lagi. Itu perasaan yang baik. Kita kalau tak baca Quran, rasa okey, itu sebenarnya tak okey. Boleh? Itu yang kita nak terapkan tu. Tak berzikir. Hari ni tak baca belum tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali lah. Contohnya. Kan Quran, satu hari satu makro'. Tak baca tu, kita badan tak sedap. Tu yang mandi tak basah, makan tak kenyang, mihun 3 bungkus kan, tuan-tuan. Kalau tak berzikir. Tapi tuan-tuan, kita tak berzikir ke, hatta tak semayang pun, dia sadin ni muka dia, tak ada apa-apa, tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah, dia duduk kat kedai kopi tu, kedai tom yum tu. Ni maghrib dia ni, orang dah azan dia ni. Tak rasa bersalah, tuan, dah sampai isyak, kau tak bangun-bangun daripada kursi tu. Kalau yang makzurah ni, perempuan-perempuan yang uzur tu pun, saya rasa tak senonoh juga duduk kat situ. Kan, dia menggambarkan satu yang tak baik. Waktu maghrib tu patut kau tak payah bersidai kat kedai. Kau semayang dulu lepas maghrib, kan datang makan. Tapi kalau tuan-tuan orang yang tak ada perasaan ni, dia apa kira hari Jumaat? Kan, bukan perempuan pergi shopping, lelaki-lelaki pun pergi shopping. Masjid dah buka, tak ada kata COVID kita dah. Masjid ada COVID, kedai tak ada COVID. Tak ada perasaan, tuan-tuan. Itu maknanya hatinya dah mati. Betul tak, tuan-tuan? Jadi perasaan yang kita nak hidupkan apa?
rasa bersalah kalau melakukan maksiat lah kan. Tapi rasa bersalah juga tuan kalau tak mengaji. Dia rasa bersalah sebab apa? Oh maaf lah, I tak tengok WhatsApp lah hari ni, ada 88 WhatsApp I tak baca lah, I ada 880 grup, betul tak kan? Oh minta maaf lah tak update Facebook, status Facebook. Oh yang itu dia rasa bersalah sangat. Kenapa? Dia tak update Facebook dia lah, dia tak. Rasa macam berdosa besar lah tak tengok Facebook tu. Yang dosa besar tu kak, kalau tak mengaji, rasa bersalah kat situ tu betul. Tapi rasa bersalah bab dunia ni tak payah bersalah, rasa bersalah sangatlah. Kan nak jaga benar hati orang, nak jaga benar tu. Kita dengan Allah Ta'ala kita tak jaga hubungan. Sibuk nak jaga apa orang tu cakap, apa jiran dia cakap, akan kita pergi masjid lama-lama apa orang tu cakap, apa orang kata kita riak. Sibuklah kita membaca orang tuan-tuan, akhirnya kita punya hubungan dengan Allah yang rosak kan. Maka jika seseorang itu mengetahui ini tuan, dia akan rasa terseksa. Rasa tuan-tuan ini penting perasaan ni, kalau tak tuan, itulah tujuan kita mengaji ilmu tasawuf. Rasa tuan-tuan kita akan terseksa kalau jauh daripada Allah. Tak dapat, sebab tu respon yang baik jugalah, walaupun orang Malaysia ni dia caci AJK masjid, dia marah dekat jaga tak bagi dia masuk kan. Dari sudut tu dosa lah dia, salah lah. Tapi dari satu sudut yang lain, dia ada perasaan untuk pergi sembahyang Jumaat. Kan masuk lelaki kita sekali tu maki imam kan. Imam tuan tak pergi dia sembahyang. Apa jawab depan Tuhan? Imam Yahudi, imam Nasrani semua imam penuh. Masa musim Covid dulu lah. Tapi masuk masjid dah buka, dia tak datang. Siapa yang Yahudi semua nak ni? Tetapi maksud saya tadi, adalah perasaan nak pergi semayang. Itu dah kira baiklah perasaan tu. Cuma tak bolehlah kita ikutkan nafsu kita nak marah kepada pengurusan masjid kalau kita tak boleh masuk ketika Covid tersebut. Tetapi perasaan nak pergi semayang tu ada. Tu markah ada kat situ. Niat nak pergi semayang ada markah ya tuan-tuan. Okey, kenapa bagus ni saya dengar komen-komen orang tua ni kan, orang kampung kita ni. Dia kata rasa macam kafir dah ni ustaz, dah 3 minggu tak pergi semayang. Jumaat lah. Maknanya perasaan tu baik. Dia ada kesedaran bahawa dia tak boleh tinggal semayang Jumaat. Jadi perasaan tu baik. Tuan-tuan, yang tak baiknya apa tadi? Dia maki AJK masjid. Itu tak baik, tuan-tuan. Yang kedua, ilmu yang kedua tuan-tuan berkaitan taubat ini, keadaan penyesalan dan keinginan untuk meninggalkan maksiat. Kita rasa menyesal. An-nadam taubah. Menyesal itu pun dah kita taubat itu. Rasa kejauhan daripada Allah Ta'ala dengan kelalaian, hadir daripada satu rasa kehilangan kekasihnya dengan sebab dosa dan kelalaian. Maka terhadap apa yang menghalang daripada kekasih agung itu, timbul rasa penyesalan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang ditinggalkan, sehingga menyebabkan dirinya makin juga jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita patut rasa menyesal lah. Kan patut hari Arafah kita boleh puasa, kita memilih untuk tidak puasa, patut kita rasa bersalah lah. Yang tak puasa hari Arafah ni siapa? Orang yang sedang wukuf kat padang Arafah, dia sunat tak puasa. Tapi kita yang wukuf dekat padang Bangi, Kajang ni sunat puasa. Faham tuan-tuan? Jadi kenapa tak puasa? Kalau kita nak ambil hukum fiqh, kita katalah, alah benda sunat pun nak kecoh. Okeylah, fiqh begitulah, benda sunat. Kita tak adalah suruh orang paksa orang puasa, tak. Okey, benda sunat betul. Tapi dari sudut menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, kenapa kita tak ambil peluang untuk puasa? Kalau memang pun kita mampu berpuasa, itu tuan-tuan beza. Ya, perasaan itu berbeza kan. Yang ketiga, perbuatan meninggalkan dosa. Ya, yang kedua keadaan tadi kan. Yang ketiga, tuan-tuan, tindakan kita meninggalkan dosa macam mana? Ya, iaitu ada pun berkenaan dengan masa sekarang, maka dia berusaha meninggalkan segala dosa yang dilakukan yang masih bercampur bersebati pada dirinya. Kita ingat jangan tuan-tuan perasan akak dah bersih dah ustaz, tak payah bersih dah kak. Kita menang dari sudut dosa yang sini, tapi kita mungkin jatuh dari sudut dosa yang lain. Faham tak? Pelbagai sudut akan serang kita ni, maknanya kita tetap akan ada kelemahan, kelalaian. Kita ni hamba yang berdosa lah kan. Jadi kita belum bersih ya. Kemudian berkenaan dengan masa depannya, dia berazam untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahannya. Memanglah ada keazaman, itu tak taubat nasuha kan, menyesal dan berazam tak ulang lagi. Tapi apa yang berlaku lepas itu? Baik balik kan. Taubat balik semula tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan taubat yang kedua tu, kita mati lepas tu, selamatlah kita. Tapi kalau kita tak nak taubat, kita bertangguh taubat, tu dosa lain pula datang nanti.
ya. Maka sebab itu berazam tak mau ulang dosa tersebut. Adapun tentang masa silam, kita pernah dulu masa belajar, masa mahasiswa dulu, masa bujang kita dulu, ya, bukan masa bujang, masa kahwin pun anak dah besar-besar pun perangai macam tu, yo sembahyang lambek, bergaduh dengan jiran, tak baik dengan mak mertua, perangai-perangai gitu macam itulah. Adalah benda yang tak penuh, tuan-tuan. Maka masa silam kita dulu, kita mesti menyesal, dan kalau masih ada, tuan-tuan, kita tebuslah, ya, kesalahan-kesalahan kita tu. Kalau ada semayang, jangan tuan-tuan sekadar hantar buah nago pula kat masjid tu, tak selesai tu dah. Dah ustaz, 3 tahun tak semayang, saya hantar 3 kilo buah nago, merah-merah mulut orang makan buah nago tu. Tak selesai, tuan-tuan. Saya hantar pisang, ustaz, pisang. Bukan pisang memeh tu. Saya hantar pisang tanduk, besar sikit, banyak sikit pahala. Yo bang, itu pahala, tapi dia tak boleh cover semayang gitu yang kita tinggalkan. Faham? Artinya solat wajib qada. Itu jangan nak bagi-bagi pisang tu dah, tuan-tuan. Qada semayang ni pula orang lain tak boleh buat untuk kita sendiri. Kalau puasa tadi, atuk tadi dia uzur, boleh waris cucu dia puasakan untuk dia, qadakan untuk dia. Boleh bayar fidyah kalau sakit, ada ruang kan, semayang tak dapat. Haji, istitaah bab haji kan, dia bukan tak nak pergi haji, tahun ni punya strip ramai WhatsApp kat saya, alhamdulillah ustaz, akak dapat pergi haji. Tanya akak tu 2 minggu tu jumpa dalam kelas, kak macam mana kak bila terbang? Tak jadi terbang ustaz. Kenapa? Darah tinggi. Faham tuan-tuan? Tahun ni kan tapisan sangat ketat, darah tinggi, koncing manis, badan borek lebih sekilo pun tak boleh poi. Sebab dia kan kota kecil kan. Dan doktor pun jangan sign, jangan doktor tipu, nanti tarik lesen. Ini bukan tabung haji punya perkeliling syarat, ini daripada Saudi. Maknanya tuan-tuan, kalau memang kita nak poi tapi tak cukup syarat istitaah, esok boleh buat badal haji, tapi semayang tak ada. Solat kalau ada ingat-ingat balik, ustaz tak boleh ingat. Saya pernah ada orang tanya kat saya, tuan-tuan, ustaz, mam, masa tu saya jadi imam kat Tampin, mam, cik nak tanya tu dia, nampak cik, cik dulu sejak bujang ni ustaz semayang dah, bujang-bujang tu tak ada semayang dah, ni setahun tu baru tak semayang. Agak umur pakcik tu dah 60 dah masa tu. Takkan saya nak jadi macam kiai tadi tu, pakcik masuk neraka lah. Pakcik tu jaga, tuan-tuan, Pak Gad kau dia tembak ke belah saya nanti kan. Tak ada. Saya kata pakcik macam ni, saya nak kira ni kalau ikutkan dah 40 tahun tak pernah semayang ni, kalau umur balik 45 tahun tak pernah semayang, macam mana gaya nak qada tu 45 tahun tu? Takkan saya nak fatwakan kat pakcik tu, pakcik tak payah suka qada dah, pakcik masuk neraka lah. Tak ada kita boleh jawab macam tu kan. Maka saya kata, tuan, qada mana yang mampu. Lepas sembahyang zuhur kan, buat zuhur 4 rakaat qada. Lepas sembahyang asar kan, buat sembahyang qada, dia tak ada waktu haram, betul? Lepas subuh boleh lepas asar. Lepas asar nanti qada sembahyang asar pula 1. Lepas maghrib kan, orang kuliah dah duduk haji sembahyang dulu 3 rakaat lagi, tak payah ba'diyah, qada maghrib 3 pula. Lepas isyak kan, orang witi haji sembahyang 4 rakaat qada untuk isyak. Tiap-tiap hari buat macam tu. Itu nasihat saya lah. Kalau ikut Imam Al-Muzani, kata kalau qada solat elok ikut tertib. Maknanya kalau katalah hari ni kita free, Sabtu, ambil setengah jam contohnya kan, setengah jam, maknanya pukul 9 pagi ni kita mulakan qada subuh, habis qada subuh bangun iqamah qada zuhur, habis zuhur qada asar, habis asar qada maghrib, habis maghrib qada isyak. 5 waktu kita dapat buat, 5 waktu qada selesai dalam contohnya setengah jam. Itu sunat begitu kan. Terlampau banyak ustaz, dah tak terkira dah. Saya kebab pakcik buat mana yang termampu. Di situlah tuan-tuan dia kata apa, jangan bagi sedekah kalau kita masih banyak hutang. Utamakan hutang wajib bayar, sedekah tu sunat. Jadi settlekan yang qada itu. Jadi bentuk penyesalan kita apa tadi? Kalau ada semayang tertinggal, qada lah. Tuan-tuan kan, jangan kita tadi jangan ambil pendapat kata semayang tak payah qada. Jangan ambil pendapat itu. Walaupun tuan syukur benar dengan profesor tu, doktor tu, jangan pakai pendapat dia. Sebab hadis Nabi sebut apa? Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha.
Kata Nabi SAW, siapa yang tertinggal solat, mungkin dua sebab utama. Satu, terlupa. Yang kedua, tertidur. Dua sebab ni kan, tertidur. Bangun-bangun, saya kalau waktu seremban 7-8 minit waktu syuruk. Lebih kurang macam inilah, kita mungkin 7-10, 7 suku kan. Bangun-bangun 7 suku, macam tak? Kadang-kadang kita ni, betul lah memang kaki tahajud, tapi ada waktu terlampau letih, dia pun boleh terlajak juga. Terlajak bukan kat mana? Dekat Hotel Mokah tu. Badan terlalu penat. 2 hari kan kita punya street persediaan musafir, kapal terbang, transit semua. Kadang kita terlalu penat pun, kita tak terjaga juga. Kawan tu dia kejut kita acah-acah je. Dia pergi masjid. Kau dia balik masjid, kita tak bangun lagi. Itu tak berdosa sebab tertidur. Faham? Tetapi dari sudut hukum fiqahnya macam mana? Kalau kita bangun tadi, niat kita ada ke qada? Itu soalan saya. Adaan ke qadaan? Niatnya ialah qadaan. Niat qada. Kaedahnya senang je. Melepasi waktu, qada. Dalam waktu, ada. Boleh kaedahnya begitu? Cuma ada lagi satu istilah lagi, namanya i'adah, mengulang. Apa gambaran mengulang? Kita yang lelaki ni semayang tinggal masjid musafir pukul 2.30. Jemaah dah tak ada lah 2.30. Pukul 2 jemaah dah tak ada, dah balik. Kita semayang sorang-sorang. Habis semayang ada 2-3 orang pula berjemaah. Sunat kita ulang zuhur tadi tu, tadi yang semayang seorang. Sunat kita ulang ikut jemaah. Maka namanya i'adah, mengulang semayang. Semayang pertama tadi dah sah lah. Tapi kita nak pahala lebih, kita ada masa yang free, kita nak ulang, maka boleh kita ulang. Ulangan yang kedua tu hukumnya sunat. Ataupun boleh juga niatkan qada. Macam ni niatkan qada. Kita pun kadang-kadang colah-colah tu pun ada benda kita tinggal dulu kan. Dah tak ingat, niatkan qada, insya-Allah Allah terima. Itu cara dia tuan-tuan Boleh ya? Kan kalau tak clear kan boleh tanyalah ya. Maka ya berazam meninggalkan dosa, jangan ulang lagi dosa. Ya, kalau ada benda-benda yang tertinggal tu qada lah tuan-tuan. Maka gabungan 3 perkara tadi apa dia? Ilmu, ya, kemudian penyesalan dan keinginan yang membawa kepada meninggalkan maksiat tersebut, inilah taubat nasuha. Tuan-tuan sekalian, ada satu imam, ya, Imam Al-Isfirayini. Tuan seorang imam besar zaman silam tuan-tuan. Saya baca sekejap. Imam, tuan-tuan, dalam syarah ni disebutkan dalam kitab tuan-tuan tak ada tu. Ya, dia tuan-tuan kata Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimahullahu ta'ala, dia kata dia ni pakar dalam fiqh dan aqidah. Kata beliau, saya dah 30 tahun berdoa, Allah kurniakan saya taubat nasuha. Bukan 3 hari tak, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, 30 tahun. Beramal minta, ya Allah terima taubat aku ya Allah, kurniakan aku taubat nasuha ya Allah. Dan subhanallah kata beliau, aku nampak Allah tak makbulkan doa aku. Selama 30 tahun minta doa, tuan-tuan, memohon kepada Allah taubat nasuha, istighfar, beramal, tuan-tuan. Tetapi cerita Imam Abu Ishaq ni, satu hari aku bermimpi, seolah-olah malaikat itu berkata kepada aku, wahai Abu Ishaq, wahai Imam, apa yang kau pelik benar, apa yang kau heran benar kalau Allah tak terima taubat nasuha kau? Kau faham tak apa yang kau minta ni? Maksudnya, apakah engkau memahami apakah perkara yang kamu mohon kepada Allah tersebut? Apa tuan-tuan yang minta tadi? Taubat nasuha. Taubat ini tuan-tuan, perkara yang Allah kasih. Maka dalam mimpi itu didengar satu ayat Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuan-tuan sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang banyak bertaubat, sentiasa bertaubat, dan Allah juga sesungguhnya kasih kepada orang yang suka menyucikan diri. Taharah. Nampak tuan? Taharah kita wudu. Kalau tak ada, tayamum. Taharah kita tuan-tuan apa dia? Istighfar. Taharah kita pun tuan, zikir, selawat, sedekah, korban, itu semua taharah. Menyucikan hati kita tuan-tuan. Maka dalam mimpi tersebut, nak cerita tuan Imam Abu Ishaq ni, kau tak payah polik, tak payah heran lah. Sebab yang kau minta ni benda yang besar, benda yang Allah sayang. Maka untuk mengecapi taubat nasuha ini, maka kau jangan berputus asa dalam mimpi tersebut. Mengingatkan tuan-tuan, kita kena berterusan dalam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab taubat tuan-tuan nilainya sangat mahal. Kenapa mahal tuan? Allah kasih
Allah suka kepada hamba-Nya yang nak buka mulut sebut astaghfirullahalazim, Allah suka. Hamba yang melangkah kakinya, kalau kita kata bentang sejadah nak sembahyang, Allah dah suka. Hamba yang ambil dia punya handphone, pilih nombor nak transfer akaun dekat Kemboja kau, dekat mana kampung kau, untuk masuk satu bahagian korban nang batu RM50, Allah suka, tuan-tuan. Benda yang Allah suka ni mahal. Kan sebab bukan semua orang boleh buat, tetapi hanya orang yang Allah pilih saja mampu melakukan perkara tersebut. Tuan-tuan tak payah rehat 20 minit lagi kita habiskan. Pembahagian dosa. Okey, maka kata Imam Al-Ghazali, dosa meninggalkan kewajipan yang Allah wajibkan ke atas kita. Dosa lah. Apa dia? Rukun Islam yang 5. Dosa lah. Kenapa berdosa? Tak pergi haji. Tak pergi haji berdosa tak? Tapi dia dah pergi main golf dekat Singapura. Melancong, mana tompek melancong ada. Pantang atau hotel baru dia sampai dulu. Dia survey hotel tu. Nak rasa makanan sedap tak? Hotel dia sampai, main golf dia sampai. Haji tak sampai. Kan? Kenapa tadi tak pergi haji dengan sengaja? Mati kita Yahudi ataupun Nasrani. Itu ancaman Nabi SAW. Dengan sengaja. Tapi masalah kita bukan tak nak poi tadi kan. Timbang terlebih tak boleh poi. Itu bukan salah kita lah. Salah timbang lah. Ini kita tak ada kemampuan nak pergi. Bukan tak nak pergi, Ustaz. Akak ni komitmen besar. Anak-anak ramai. Abang gaji koci. Bukan tak nak pergi. Dia nak pergi tapi tak ada kemampuan. Itu tak apa. Itu dimaafkan. Faham Yang kita persoalkan tadi mana? Melancong sana sini kau boleh pergi. Haji kau tak nak pergi. Apa hal? Takut Ustaz pergi haji ni. Orang cerita takutlah dalam majalah Mustika tu orang cerita. Dapat cash. Bukan cash duit, bayaran cash. Ada orang tu Ustaz 3 hari tak dapat terkoncing kata dia. Tak jumpa pintu keluar masjid. Kata dia lah. Ada orang Ustaz tak jumpa pintu hotel. Alah biasalah sebab kan pintu sama je tuan-tuan, selipar sama, baju sama. Kan? Saya pun dapat WhatsApp AJK saya, ada seorang pergi haji kata, wah Tuan Guk Syekh tak jumpa pintu hotel lah, salah hotel lah. Itu biasalah mula-mula. Kenapa tak pergi haji? Pergi haji ni tak selesa lah, dia tak sedap lah, dia punya tempat makan dia jauh lah. Saya tak biasa sempit-sempit ni. Wah, kan ayat coba tu, ayat sombong lah. Saya tak biasa sempit-sempit ni, saf lekat-lekat ni saya tak biasa. Saya biasa kuarantin, saya biasa saf 1 kilometer ni. Jarak 1 meter, 1 kilometer. Ketika kau tak pernah pergi masjid. Kan, tak pernah duduk susah, tak pandai, tak boleh bermasyarakat lah. Hidup seorang-seorang dia. Tuan-tuan jadi maksud saya tadi apa dia? Kalau sengaja tak nak pergi, dia mampu pergi, berdosa. Apa maksud mampu pergi tadi? Kesihatan okey, duit ada. Tuan-tuan, umur alhamdulillah boleh lagi, layak lagi pergi. Tapi tak nak pergi, tu yang berdosa. Tuan-tuan, macam mana saya kata berdosa? Sebab orang kita digambarkan istita'ah, kemampuan tu apa? Haji ni ialah pergi, boleh pergi bertangguh. Bukan pergi serta-merta. Apa dalil bertangguh? Nabi pergi tahun 9 Hijrah. Haji wajib tahun 6 Hijrah. Nabi tangguh. Nabi hantar sahabat yang pergi dulu. Itu dalil ulama katakan haji bukan wajib pergi serta-merta. Maknanya bukan maksudnya kita lahir je, mak kita kena buka buku tabung haji, kena daftar terus. Mak kita kena cukupkan duit kita. Lepas SPM pergi. Tak. Bukan macam itulah maksudnya. Tuan-tuan kan? Kalau duit ada pun 20,000, ulama bincangkan 20,000 dia pun konvo UKM, habis belajar. Duit 20,000 tu dia saving dia tu, nak kahwin kau nak pergi haji, itu pun ulama khilaf. Kan? Kalau maknanya tahap dia boleh melakukan perkara yang tak baik, dia kena kahwin dulu. Itu kumpul lagi duit untuk pergi haji pula, utamakan kahwin. Tapi kalau dia boleh stabil keadaan dia okey, pergi haji dulu dengan duit 20,000 tadi tu. Tuan-tuan, perbahasan tentang haji. Yang saya nak persoalkan ialah kenapa akak bermewah-mewah, tukar handphone, tukar langsi, tukar tayar kereta. Patut duit tu dah kalau kita masuk saving, dah boleh lepas pergi haji dah. Itu soalan yang kita nak timbulkan. Dia tang shopping tu hidup nyawa dia. Ni I boleh beli ni, I balik main kutu. Main kutu simpan setahun, sebulan 200, main 20 orang, banyak dapat tu kan. Langkawi deh, shopping. Tang tu kau pandai pula main kutu. Tang pergi haji umrah tak ada kutu, klaim momo tinggal.
Faham tuan-tuan? Apa isu yang berlaku tadi? Dia perokok tegar. Sehari dia merokok 2 kotak. Agak-agak 2 kotak sehari tu kalau disimpan 20 tahun lepas tak pergi haji? Jawapan dia lepas. Tapi kenapa kau pilih rokok daripada haji? Merokok haram, haji wajib. Itu yang lelaki lah. Masalah orang lelaki, orang perempuan masalah dia lah. Beli make up dia, beli tudung, beli... itu tuan-tuan, kita yang tahu tu bukan orang kampung, yang tahu tu bukan pegawai tabung haji. Yang kita ni dengan Allah Ta'ala lah kita jawab esok. Kau banyak cerita kau tak mampu, sedekah berkira, korban tak nak masuk, takut muflis. Tapi kenapa duit tu ke sini kau boleh pergi, ke situ kau boleh hantar, benda lain kau boleh buat, kenapa yang ni kau tak boleh buat? Memang kita boleh jawab dengan imam, kita temberang je lah. Tapi hakikat tuan-tuan, Allah Maha mengetahui kemampuan, kelebihan, kelemahan kita semua di bawah ilmu Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Sehingga fuqaha tuan-tuan dalam bab haji tadi, kita ada 3 biji kereta Kak. Ya, Kak Hajah, kita ada 3 biji kereta. Nak pakai 2. Yang sebiji yang apa tadi, beza kelisa ni, kalau kita nego, kita jual, boleh dapat 10,000 lah contohlah. Kereta second hand tu kan. 2 biji nak pakai ni, kita dengan suami kita mungkin ada kuliah kita ada tim berjanji kita, abang kita pula dia ada gotong royong dia ada NGO dia, masing-masing nak pakai kereta lah, okey lah 2 biji lah. Jadi kita ada 1 biji kereta lebih, maka untuk melengkapkan kos pergi haji tadi yang wajib, ulama kata kau jual kereta kau yang 10,000 tu, boleh menampung kos untuk melayakkan kau pergi haji. Duit dalam akaun 7,000. Datang surat tanya, tuan ditawarkan untuk pergi haji tahun ni, sila cukupkan duit, katalah 11,000, tak cukup 4,000 lah. Kita pun mana nak cukup 4,000 ni, tak tahu lah, pinjam orang, takkan pinjam orang, malu lah 4,000. Padahal tadi tengok-tengok dia kan, ada kereta sebiji, kereta ni tak pakai, bukan pakai, kalau pakai jangan jual, boleh pakai. Saya kata tadi lebihan, lebih daripada keperluan kan, lebih daripada keperluan kita jual tuan-tuan, kita jual, kita dapat 10,000, itu dah melengkapkan keperluan kita, maka wajib jual kereta yang lebih tadi. Faham ya? Saya tak cakap kereta yang nak pakai tu, yang sebiji tu kena pakailah, jangan jual. Rumah kita tu jangan jual sebab nak pergi haji, tak, bukan macam tu. Rumah tu nak duduk, tapi rumah 3 biji. Sompek boleh dulu kat Somban 1. Saya kalau ikut plan hari ni nak pergi ziarah, kalau perasan Haji Jamaliah, perasan tak dulu dia 5 tahun lepas masa dia sihatkan, dia meniaga sikit kat belakang kan. Dia dah tak sihat dah. Saya dapat Haji Zakiah hantar, dia dah terbaring. Tapi nak cerita dia ni wakafkan ke sahah saya tuan, fasa 3 punya projek ni dia wakafkan 60,000 untuk penduduk saya ni kan. Tapi sekarang dia dah tak sihat dah, tu bagian dia lah, tapi maknanya dia ada wakaf lah untuk penduduk saya tuan-tuan. Jadi nak cerita apa tuan-tuan, kena faham ya, jangan kita kata tak mampu, korban sekali pun tak pernah masuk, sebab korban bukan wajib Ustaz, sunat. Betul lah bang, sunat. Tapi ingat, itu satu ibadah yang paling afdal ketika hari korban ialah menumpahkan darah binatang korban. Lebih afdal daripada buat kenduri. Faham tak? Lebih afdal. Dari sudut afdal tu kita kena pandang sudut itu. Ya memanglah kita kata bukan wajib, betul tak wajib. Saya tak kata wajib tuan-tuan. Tapi pandang tuan-tuan dari sudut bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mencuaikan ibadah tadi tuan, yang sunat, apatah lagi yang membabitkan perkara yang wajib. Yang lepas pergi haji umrah ni siapa? Orang yang miskin, yang berjimat cermat. Dia tak lepas. Kita yang duit gaji bulan-bulan ada, pencen dia tak lepas. Apa sebab? Mungkin sebab tadi boros dalam berbelanja tuan-tuan. Okey, terus tuan-tuan, maka hendaklah kamu qada kalau ada benda-benda tertinggal. Semampu mungkin lah tuan-tuan. Qada, lepas tu nak buat apa lagi? Qada juga. Hantar pisang. Bagus. Boleh lah, kita qada tapi banyakkan sedekah. Pantang tabung melintih, masuk duit. Pantang ada lalu sikit apa-apa iklan yang bukan skema, pergi infak. Jadi amal soleh kita tuan, mengangkat, membanyakkan ibadah pahala kita dan mengurangkan, menghapuskan dosa kita. Itu cara dia kan. Dosa antara kamu dengan Allah, kan tuan, minum arak, makan riba, ya, maka wajib kamu menyesal atas perlakuan dosa itu. Dan tetapkan hatimu untuk tinggalkan dosa itu. Berazam, tuan kan. Dosa kamu dengan manusia. Tuan Ini dosa dengan manusia ni Imam Ghazali dia detailkan sikit tuan-tuan. Apa dia?
iaitu ya kalau membabitkan diri, harta, kehormatan, agama dan maruah. Ini sesama kita lah. Kak bang sesama kita ni. Jangan kita kata kita dah settle dengan Allah Taala aja. Kita ada hubungan hablum minan nas. Okey, baik. Kata Imam radhiyallahu an, jika dosa itu berkaitan dengan diri atau jiwa seseorang, maka boleh dihukum balas, kisos. Maknanya kita bunuh, ya, seseorang membunuh seseorang, maka waris si mati berhak tuntut darah, maka hukumnya dipanggil kisos. Kalau dilaksanakan hukum Islam syariat tuan, kisos. Kecuali keluarga si mati memaafkan, ataupun keluarga si mati cukup dengan diat. Apa diat? Harga 100 ekor unta. Diat ni ganti rugi, boleh. Tuan-tuan keluarga kata kalau dia nak bunuh kau pun anak dia dah mati. Sebab tu tuan-tuan Negeri Sembilan adat pepatih dia cakap apa? Oh negeri, biar mati anak, jangan mati adat. Apa makna ganas betul orang Negeri Sembilan ni. Dia akak ni orang Johor, orang Bawah tak ngaku lah tu orang Negeri Sembilan, semua Putrajaya lah tu. Padahal sama tu kan, tuan-tuan duduk Rombau, duduk Pilin. Apa maksud biar mati anak, jangan mati adat? Adat itu ialah syariat. Adat itu ialah syariat. Maknanya kata orang dulu tuan-tuan, anak dia mencuri, sabit kesalahan. Anak siapa tu? Anak pengulu. Berapa? Cukup nisab rubuk dinar harga dia. Anak tu pengulu, anak YB tu, anak muntori. Tak kira kau anak siapa pun, biar mati anak kau terpotong tangan, yang penting hukum syariat mesti laksana. Itu maksud adat pepatih. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat itu ialah syariat. Faham? Tuan-tuan, anak dia berhal. Kan? Anak dia, tuan-tuan, dia tumbuk anak orang lain. Masuklah kes mahkamah ke, kes polis ke, maka sabit kesalahan. Siapa tu? Dan ditumbuk kawan tu patah gigi. Maka tuan-tuan berlaku kisos. Boleh. Tuan-tuan, anak ketua kampung pengulu tu pun akan dikenakan hukuman sebab dia telah menganiaya kepada anak orang. Itu maksud tuan-tuan prinsip Sayyidina Amru bin Al-As ketika di Mesir. Kan? Anak Sayyidina Amru tuan, gubernur Mesir, dia pukul Kristian Kipti. Kristian tu mengadu, wahai khalifah, aku tahu Islam ni adil, anak kau pukul aku tadi. Tanya, betul kau buat kat dia? Dia tempeleng anak dia balik tuan. Dia hukum anak dia. Itu maksud biar mati anak, jangan mati adat. Tuan-tuan kena faham macam tu. Adat pepatih tu macam tu. Adat di situ maknanya syariat, hukum Allah Ta'ala. Kan tuan-tuan, dia bukan ada kes-kes terpilih. Kau anaknya lepeh, anak orang miskin kono, tak, semua kono tuan. Walaupun kau anak pemimpin, itu masuk hukum syariat, yang hukum adat yang cuba dilaksanakan. Kisos tuan-tuan. Jika tidak mampu, kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar Allah redha kepadamu. Satu. Jika dosa membabitkan maruah, ini hari ni memang berlaku lah. Yang kita ahli sunnah ni bedal geng-geng Wahabi. Yang Wahabi tuan samboleh kita ahli sunnah. Itulah kau jauh. Kalau buat debat tuan, macam mana jadi debat tu? Yang geng dia taksub dengan dia betul. Geng kita taksub dengan kita betul. Kesudah tak ada jawapan, tak ada penyelesaian. Ini tuan-tuan hari ni maruah. Kalau pun tuan-tuan tak berkonan dengan orang tu, tuan-tuan jangan sampai bedal, belasah, bondo yang tak ada komono dengan dia. Tuan-tuan jangan nak buat tambah-tambah cerita lah. Faham? Kelemahan itu kelemahan. Tapi tuan-tuan jangan babitkan, dia ni curi durian musangking. Tapi bila masuk pula orang tu masuk musangking. Tak ada kono-mono. Kita dah bonci dengan orang tuan, semua bondo tu kita bonci kan? Kita kalau dah bonci dengan dia, tuan-tuan, dengan selipar ada pun kita bonci, dengan ketor ada pun kita bonci kan? Jangan bonci tuan-tuan. Dengan dia, selipar dia tak ada salah dah. Ketor dia tak ada salah dah. Faham tuan-tuan? Ini maruah. Hari ni dosa ni memang senang kita buat ni. Apa dia? Mengumpat, menuduh seorang curang, menghina. Apa tuan-tuan buat? Buka je Facebook. Tuan-tuan, tengok. Orang Wahabi bedal, saya orang tarikat. Saya ni zikir hu. Oh, zikir hu ni sesat, kapi zikir hu ni syirik. Dr. Syuhada ni syirik. Wah, sedap dia khabar ada syirik. Kan? Padahal dia tahu tu. Dari satu sudut mungkin dia ada PhD, dia mengajar Azhar, dia orang tarikat, dia mengajar fiqh, dia mengajar syariat, dia mengajar tahu hadis, tafsir, tahu. Tapi dia bengkak dengan saya. Dia marah dengan saya sebab zikir hu tadi tu. Oh, dia tu memang tak boleh pakai, dia tu macam-macam lah, semua salah.
Tuan-tuan, baca yang salah je, yang lain jangan campur. Faham tak? Saya tak berkenaan dengan mazhab. Saya tak berkenaan dengan multibelis. Tapi tak adalah saya khabarkan, oh mazhab ni memanglah songkok, tak senonoh. Songkok pun kena. Oh mazhab ni. Tak adalah. Saya yang tak berkenaan, yang tak kena tu je lah saya tegur. Yang betul tu betul lah. Faham tak tuan? Yang betulnya apa? Banyak je bondo-bondo yang mazhab buat tu. Yang betul-betul. Yang salah-salah. Begitulah. Tapi tuan, hari ni kecurangan kita macam mana dosa kita? Habis semua kita bogel dengan kawan tu. Ini dosa ya. Akak-akak yang pandai Facebook ni jangan mengata-kata tangan tu nak komen benda yang tak tahu. Nak tumpang sekaki. Berdosa tu. Benda yang kita tak tahu sebab ini geng kita sokong. Tak sokong pun jangan membuta tuli. Sokong tuan-tuan benda yang betul. Ya. Bukan semua benda kita boleh sokong dan bukan semua benda kita boleh bangkang. Yang betul, contoh orang kita ingatkan tentang Imam Ibnu Taimiyah. Ulama khilaf tentang Ibnu Taimiyah ni macam mana keadaan dia, tetapi guru-guru saya sebahagian tuan, dia ambil kira jangan komen sangat Ibnu Taimiyah ni sebab dia orang alim. Salahnya dari sudut tauhid 3. Salah kat situ lah letak. Tapi jangan kita babitkan Ibnu Taimiyah ni semua salah. Tak, ada 1-2 benda betul dia buat. Yang betul tu kita pakai, yang salah tu kita tolak. Jangan tuan-tuan mentang-mentang dalam dia tak geng kita, tuan-tuan main pedal semua. Tak boleh. Itu bahkan membabitkan dosa apa tadi? Dosa maruah orang tu. Maka hendaklah kamu membersihkan semula namanya di hadapan orang yang kamu umpat atau hina tersebut. Minta halal, tuan-tuan, minta ampun kepada orang yang menjadi mangsa tersebut jika kamu tahu ia tidak membawa kepada mudarat yang lebih besar. Jika kamu khawatir akan berlaku fitnah lebih besar, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada dosa yang kamu fitnah, orang yang kamu fitnah. Jadi mari kita kena minta maaf. Tuan-tuan, hari ini dosa cepat mengalir. Seperti mana pahala cepat mengalir, dosa juga cepat merebak, cepat mengalir, tuan. Dosa handphone kita ni. Jadi nak viral-viral pun tengok dulu. Semak dulu. Tuan-tuan ni, jangan kita bangga sebab apa? Kita orang pertama dah tahu benda tu. Padahal kita orang ke-1000 tahu tu. Kecoh lebih. Tuan kan? Kita banggalah, oh aku yang pertama viralkan. Tak, jangan bangga benda tu. Pastikan benda tu sahih, kita sebarkan. Kalau tak sahih, tuan-tuan, jangan sebarkan. Ya? Baik. Apatah lagi tadi membabitkan maruah seseorang. Kan? Kita nak minta maaf macam mana? Syekh Nuruddin ingatkan tuan-tuan. Contohnya dalam masjid, sembahyang berjemaah. Handphone kita berbunyi. Bukan main bising lagi. Tuan-tuan, lagu Balik Kampung Sudirman. Balik kampung, bukan main kuek lagi bunyikan. Rakaat ketiga sembahyang zuhur. Orang tengah senyap, handphone kita bunyi kuek. Betul pula kita ni kan tak reti nak bergalih-galih. Faham tak? Kau katalah handphone tu dalam poket. Boleh ke saya capai? Kalau dalam poket saya lah kan, poket atas ni boleh saya capai. Saya tekanlah apa-apa patut supaya dia berhentilah. Tapi dek kerana kita ni terlalu khusyuk. Walaupun dia nyanyi sama Sudirman tu, dia nyanyi tu. Tapi tak reti nak tutup. Kan tuan-tuan? Okey. Mengambil masa 20 saat lah orang terpaksa dengar handphone kita tadi. Hari ni kita dengar lagu bukan kat radio rumah kita, tapi dengar lagu dalam masjid. Masing-masing ada handphone, ada lagu. Tuan-tuan, macam mana cara tuan-tuan nak minta maaf kepada jemaah yang ada 150 orang yang semayang isyak hari tu? Macam mana cara tuan-tuan nak minta maaf kerana tuan-tuan telah mengambil 20 saat tadi dengan handphone kita tadi mengganggu orang semayang? Macam mana minta maaf? Takkan tuan-tuan rasa macam tawaduk sangat, saya dengan ini mendengar rendah hati, saya mohon maaf kepada jemaah tadi, handphone tadi saya punya, saya tak akan ulang lagi kesalahan saya. Kalau saya buat macam tu, saya jual handphone saya ni, saya wakafkan handphone saya bagi tuan-tuan makan durian IOI, takkan ada lah dah kan tuan-tuan? Kan? Takkan ada lah, tapi maknanya kita dah berdosa lah. Berdosa apa? Sebab orang datang masjid nak semayang, bukan nak dengar handphone kau. Orang datang masjid nak semayang bukan nak dengar kau berburak tau, nak dengar kuliah. Tuan-tuan, macam mana kita nak minta maaf? Lebih-lebih tadi kalau jemaah yang orang musafir, kalau orang kampung gitu, orang pondok gitu, mungkin senang lah kita nak minta maaf kan. Tapi mungkin orang tu singgah dan dia dah pergi dah, dia tak singgah dalam masjid tu. Itu tuan-tuan, kalau kita teliti betul-betul, itu membabitkan sebenarnya dosa. Kan, dosa. Kalau kita orang tadi tu memang dia pun suka lagu Sudirman, dia kata kalau kau buka lagu apa pun aku memang tak khusyuk pun, tu cerita lain lah. Tapi kita tetap bersalah sebab kita ni penyebab kepada orang terganggu ibadah dia. Tuan-tuan sekalian, last sekali, ada pun kehormatan seperti pengkhianatan terhadap ahli keluarga.
tuan-tuan, anak-anak dia, maka tidak mungkin meminta halal dan menzahirkannya kerana ia membawa kepada fitnah dan kebencian. Maka tuan-tuan, kalau tak boleh minta, orang yang kita nak minta maaf pun dah mati, dah meninggal, kita nak pulangkan harta, kita berhutang kawan kita, tangguh-tangguh tak nak bayar, kan, tangguh-tangguh lekor tukar langsir tak sudah-sudah, tukar sport rim tak nak bayar, mati kawan tuan-tuan, meninggal, tak dapat nak jejak dah, tak tahu nombor handphone mana, alamat tak tahu dia duduk mana, dah tak tahu, keluarga pun tak pernah, macam. Maka penyelesaian dia tuan, antaranya duit tu kita akan pulangkan ke Baitul Mal, contohnya kan, ataupun paling usaha terakhir kita, niatkan masuklah tabung masjid, niatkan untuk arwah. Duit tu duit kita nak cari keluarga ni memang tak jumpa, tak tahu apa macam mana cara nak cari. Tuan-tuan ya, ini kita kena jaga tuan-tuan, yang membabitkan hubungan sesama kita lah. Ya, kalau dah tak boleh juga tuan, duit tu dah letak dalam tabung masjid lah, sebab tak jumpa dia, tak dapat dah tak dapat cari. Maka selain itu minta ampun kepada Allah Taala, tuan-tuan ya, minta maaf kepada Allah Taala jika tuan-tuan kita tuduh orang itu kafir pula. Tengok perangan bawah tu kan. Hari ni tuduh apa? Bid'ah. Oh, ustaz tu kaki bid'ah tu. Zikir ruhu tadi lah, tuan-tuan nak tuduh bid'ah. Boleh ke tuan-tuan tuduh bid'ah? Tuan-tuan, ilmu tak ada, pengetahuan tak ada. Tengok TikTok, bid'ah. Tuan-tuan, menuduh bid'ah, menuduh sesat. Boleh ke tuan-tuan tuduh lepas sesat, lepas? Boleh. Sebab dia fatwa kan. Boleh ke tuan-tuan kita tuduh orang yang betul kita kata sesat? Tak boleh. Tapi kalau ada fatwa, ada sandaran, tu boleh tuan-tuan membawa aliran pemikiran bid'ah. Kalau betul bid'ah, tapi benda tu bukan bid'ah, baca talqin. Kau tak nak baca, sudahlah, yang nak baca, bacalah. Benda tu khilaf. Mana-mana fatwa negeri tuan-tuan kecuali Perlis mengatakan benda khilafiah ni kita jangan perdebatkan, terpulang pada masing-masing. Kita nak baca tahlil, dia baca tahlil. Nak buat kenduri arwah, buat. Tak nak buat, sudah. Bukan wajib pun benda tu. Kan? Kalau kita bangkitkan isu apa, sampai tak sampai? Macam. Kalau sampai ke tak sampai, jawapannya, kita ni kita cakap sampai. Kalau yang tak sampai, kau matilah dulu, tahu esok orang masjid baca Yasin sampai ke tak sampai. Kan? Jadi tuan, kita jangan persoalkan dan jangan bermudah-mudah untuk menuduh seseorang tu ahli bid'ah, tuan-tuan. Antara dosa yang paling berat, kerana kamu perlu mendustakan diri di hadapan orang yang kamu dakwa perkara tersebut dan minta maaf kat dia. Jumpalah tuan-tuan, jumpa Imam Nawawi, so minta maaf Imam Nawawi dan tuduh kau bukan-bukan. Jumpa Imam Bukhari, minta maaf, kita bercanggah dengan dalil hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, tuan-tuan. Kan lotih tu, kan susah tuan-tuan. Maka sebab itu dalam pendakian taubat tuan-tuan, kita mesti berhati-hati, jangan terlajak, jangan terlanjur tuan-tuan. Amalan kita tak banyak, hati kita tak bersih mana, tapi jangan tambah-tambah lagi dosa kita tuan-tuan, yang menyebabkan nanti kita susah untuk mendapat anugerah keampunan Allah Ta'ala. Kita berhenti dulu.